وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita bersama-sama solat maghrib berjemaah. InsyaAllah isyak sekarang juga berjemaah, esok subuh berjemaah, sampailah kita padam, sentiasa berada di dalam keadaan berjemaah. Siapa boleh kekalkan keadaan berjemaah selama 40 hari 40 malam tanpa terlepas dari takbiratul ula, takbir yang pertama tu dengan imam, maka Allah janjikan dia atau Rasulullah melalui lidah Rasul, janjikan dia, Rasulullah janji dia dua kelepasan. Pertama, lepas daripada api neraka. Kedua, lepas daripada sifat munafik. Yang mana tanda cakap apa? Dua kelepasan. Yang pertama, lepas daripada neraka. Neraka itu sampai lalu nahornya. Kerana selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Itu neraka. Semasa Allah jadikan Adam, lalu Adam melanggar perintah Allah. Allah kata jangan hampir dengan pokok ini. Adam bukan saja hampir, malahan makan buah kayu yang dekat itu. Allah perintahkan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan berdua kamu ni hampir dengan pokok ini, nanti kedua-dua kamu akan jadi golongan orang-orang yang zalim. Tapi mereka bukan saja hampir, makan buah yang dalam lalu dia keluar dari dunia. Bila keluar dari dunia, Allah perintahkan malaikat supaya memberi sedikit api neraka kepada Adam untuk kegunaan dunianya, untuk dia memanaskan badannya, untuk dia memasak dan sebagainya. Kerana dunia ni perlukan api. Maka malaikat pun pergilah, masuk dalam neraka, berjumpa dengan Malik. Malik siapa? Penunggu neraka. Dia pun tanya, Malik, buat aku sikit api neraka itu. Dia itu dah bunyi, yang tak ada saya ngabur itu ya.
Tapi nak menyegakkan cerita tu lah. Buat apa sikit aku neraka tu Malik. Kata Malik, buat apa kamu ni? Aku nak serahkan kepada Adam supaya dia boleh menyambung kehidupan di dunia ni dengan perintah Allah. Kata Malik, kalau dah Allah nyuruh, aku payah khabar dah. Aku ambil je lah. Iyalah, kata malaikat tu, aku boleh ambil. Tapi besar mana nak aku ambil? Nak bawa ke bagi Adam ni? Mana aku tahu, kata Malik. Kenapa kamu tak tanya Tuhan tadi? Besar mana nak aku bawa? Aku boleh tahu, kata malaikat tadi. Aku mana tahu, kata Malik. Patutnya kamu tanya ke Tuhan tadi. Tak apalah, kamu bagi aku bersebuah khomer adalah tu. Tahu khomer? Ya Allah, kurma, tamar. Orang mengajar kata khomer. Bagi aku besar khomer inilah ni. Jawab di Malik, kalau kamu bawa api neraka besar kurma, kamu letak di timur akan terbakar sampai ke barat. Kamu letak di barat akan terbakar sampai ke timur. Kamu letak di utara akan terbakar sampai ke selatan. Kamu letak di selatan akan terbakar sampai ke utara. Iya ke? Malik, kata mereka tu. Kata Malik tu. Pandai Malik kata orang penggajah tu. Tak apalah, kata mereka tu. Tak boleh besar koma, tak apa. Bak aku besar bijinya jadilah. Koma tu dia apa isinya di luar kan. Bak aku besar bijinya jadilah. Besar koma tu aku besar mana? Jawab di Malik, kalau kamu bawa besar biji kurma, nescaya akan kering segala cecair yang ada dalam dunia ni. Lautan akan kering, laut akan kering, sungai akan kering, tasik akan kering, parit akan kering, semua ada cecair kering belaka. Termasuk darah-darah manusia akan kering belaka. Ya, tu Malik ni. Kata Malik tau. Hati besar mana nak aku bawa ni? Mana aku tahu, kata Malik. Kamu kita tanya Tuhan. Bagi malaikat tu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bertanya ke besar mana. Allah perintahkan dia bawa sebesar habuk, sebesar debu. Sebesar debu macam mana? Ada besar kepala saya ni? Ada besar menembuk ni? Sejuk bawa. Jadi malaikat tu pun ngambil api neraka sebesar debu tadi. So debu ni sebenarnya sahabat nak bagi pada Nabi Adam. Sebelum bagi pada Nabi Adam, dicelup dulu dalam laut neraka 70 kali celup, cong supaya apa? Kepanasan kurang 70 kali kurang. Lepas itu baru bawa ke dunia. Nabi Adam tengah apa? Tengah berdoa dengan Allah SWT, tengah bertaubat kepada Allah SWT di atas kesalahannya. Walaupun dia tak berdosa, tapi dia rasa dia berdosa benar. Jadi dia tengah bertaubat kepada Allah SWT. Walaupun dia bukan wajib taubat, dia bukan berdosa, dia rasul. Rasul itu maksum. Ya, tengah berdoa dengan Allah Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami ini menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, kalau sekiranya kamu tak ampunkan kami berdua ni, wa tarhamna, kamu tak beri rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cara ya la takuna minaz zalimin wa khasirin. Minaz zalimin, jadilah kami berdua ni golongan orang-orang yang zalim. Nah, itu doa dia. Berkata-kata dalam doa tu sampai ada meriwayatkan air mata yang keluar tu akhirnya di sungai mengalir di atas bumi ni. Tengah berdoa betul lah, dipanggil malaikat, Adam, mari sini kejap, kata, aku nak jumpa dengan kamu. Dia pun datang, Adam. Buat apa kamu nak panggil aku ni, kata Adam, ya? Aku nak bagi kamu api daripada Allah, pesan aku suruh bagi kamu api supaya kamu boleh gunakan di dunia ni. Adam pun bangun, tak ada tangan apa itu. Nah, diletakkan api itu di atas tapak tangan Adam.
tak tahan dia, jatuh ke bawah, jatuh golek-golek. Api itu tak tahan megang, panas penuh. Jatuh atas batu, berasap batu tu. Betul, golek-golek jatuh atas kayu, berasap pula kayu tu. Sudahnya malaikat tadi ambil balik api tu, bunga api tu ambil balik, bawa balik ke neraka. Yang tinggal di dunia ni ialah asap yang timbul daripada api yang jatuh atas kayu tadi. Asap itu tinggal dalam dunia. Itulah dia sekuat-kuat api dunia. Itu asalnya daripada asap yang lekat dari kayu dan batu. Itu kehebatan, kedahsyatan, kekuatan api neraka. Siapa lalu nahonya kat tangan, kemudian Allah pelihara atau Allah nyalakan api neraka itu 3,000 tahun. Ini boleh kita dapat kitab nama Tanbihul Ghafilin. Saya percaya tuan-tuan orang baca kitab tu, Tanbihul Ghafilin. 3,000 tahun dihidup oleh Allah Taala. Neraka tu 1,000 tahun warnanya merah, 1,000 tahun lagi warnanya putih, 1,000 tahun lagi warnanya hitam. Sekarang ni hitam api neraka, 1,000 tahun. Begitulah kedahsyatan api neraka. Tak ada siapa lalu nahonya, sebab itu kita kalau boleh jangan main-main dengan neraka, jangan jadi gurauan. Nampaklah tak ada aku, siapa yang masuk neraka? Omboi. Udah masuk baru jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pagi tadi baca imam. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat dahsyat neraka itu, api yang menggunung-gunung. Kami dah lihat, dah tengok menurut api neraka itu dahsyatnya, tak lalu siapa namanya. Wa sami'na, dan kami dah dengar jerit pekiknya, aduh, 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 ayoyo, 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 ayah, ayah, ayah. Oh my God, I cannot stand this. Ikut bahasa dia kan. Farjina, kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihan, kami nak beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu tuan-tuan artinya apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Dia nak ikut cara Islam. Sebelum ini dia tak berapa suka dengan Islam pun. Tengok orang amalkan Islam tu ketik je rupanya, benci tengoknya. Ini nak amalkan Islam, nak buat amal soleh. Inna muqinun, sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Ketika itu yakin tak ada apa guna dah masuk kubur dah guna. Kalau nak yakin sekarang ni, sebelum padam, sebelum dicabut nyawa. Kalau dah masuk dalam kubur tak ada lagi dah. Ini dia ya. Mudah-mudahan saya memperingati diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada diri kita seandainya kita derhaka kepada Allah SWT. Kerana Allah ada janji, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Sampai nak angkat. Pertanda, jadikan diri kita ni seorang orang yang beriman dan beramal saleh. Kerana orang yang beriman dan beramal saleh itu Allah janjikan syurga. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Alright, itu mukadimahnya baru. Yang mudah-mudahan kita dapat syurga yang kita idam-idamkan. 8 syurga menunggu kita. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus, yang kedua namanya Jannatul Adnin, yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa, yang keempat namanya Jannatul Na'im, yang kelima namanya Darussalam, yang keenam namanya Jannatul Jalal, yang ketujuh namanya Jannatul Khuld, kekal, yang ke-8 namanya Jannatul Qarar, Qaf Ra Alif Ra. Itu 8 syurga menunggu. Maka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Hutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazah. Ini menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Allah sediakan 8 syurga dan 7 neraka.
Alright, untuk malam ni muka surat berapa nak baca? Berapa? 188. 288. Saya ni pekak, nak cakap saya kena kuat sikit. Saya keturunan orang pekak. Tok saya tu pekak benar. Tahu sama nama tok saya? Ibrahim. Gelar nama Ibrahim pekak. Ibrahim ni pun pekak juga. 288 ya? Yang mana? Penjelasan ke kaedah umum ke atau golongan kedua? Golongan kedua. Nah, kan? Apa yang golongan-golongan ni? Apa yang golongan yang pertama, golongan yang kedua apa? Tengok muka surat sebelum ini ya. Golongan yang Allah tetapkan diri mereka di atas dasar iman. Dan mati di dalam keadaan mengaku dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, golongan yang kembali menjadi murtad. Yang ni terus sampai mati tak ada murtad. Yang pertama tadi ya, mengekalkan imannya sampai dia mati. Itu kena berdoa. Tuan-tuan, kita ni kena berdoa. Tapi doa ni banyak orang tak udah tak nak sebut macam tak ada standard. Dah tak ada orang doa ni. Padahal kita kena doa ni. Tambah akhir zaman ni macam-macam gejala yang boleh menjadikan kita murtad. Jadi banyak doa tu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Sekurang-kurang itu doa. Ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan beriman, himpunkanlah kami bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dan masukkanlah kami ke dalam syurga dengan iman. Minta tu. Biar dia sampai mati beriman. Itu dia antara rumusan doa yang bisa baca tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Kita minta itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam dunia ni, jadikanlah kehidupan kami dalam dunia ni sebaik-baiknya. Wa fil akhirati hasanah, dan dalam akhirat pun kita nak sebaik-baiknya. Wa qina adzabannar, dan jauhilah daripada azab api neraka. Dunia apa baik? Apa kebaikan yang kita nak di dunia? Yang pertama, nak ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, nak iman yang mantap, iman yang diterima Allah Taala, sehingga Allah iktiraf kita sebagai orang, jadi hamba-hambanya. Yang kedua. Yang tiga, rezeki yang halal. Yang keempat, ketenangan jiwa. Yang kelima, anak-anak yang soleh. Isteri yang solehah, keluarga yang soleh dan solehah semua. Kita nak kebaikan di dunia. Bukan nak kebaikan dunia itu nak rumah besar, nak kereta besar, nak pangkat besar, nak gaji besar, nak cakap besar. Itu bukan kebaikan dunia kita nak. Dia akhirat benar. Dia akhirat nak kebaikan apa? Yang pertama, mati dalam keadaan beriman. Nak mati dalam keadaan beriman. Dia kalau mati beriman, itu tanda kebahagiaan itu. Kemudian dalam kubur, lepas daripada siksa kubur. Siksa kubur ada 4. Pertama, soalan dan pukulan muka nakir. Yang kedua, himpitan bumi. Laju-laju ni. Yang tiga, datang ulur dan kala mematuk-matuk sampai kiamat. Dan yang keempat, dimasuk ke api neraka, masuk dalam kubur. Kita nak lepas daripada siksa kubur. Kemudian apa lagi kita nak kebaikan di akhirat? Kita nak bangkit seperti manusia yang sempurna. Bangkit dia seperti manusia yang sempurna. Kalau boleh dia secantik Nabi Yusuf. Ini bagi orang lelaki. Bagi perempuan secantik Siti Zulaikha. Kemudian ke padang mahsyar. Dia halau ke padang mahsyar tu, ada kenderaan kita daripada kubur ke padang mahsyar. Apa kenderaannya? Binatang yang kita korbankan tu, itu jadi kenderaan. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau kobra lah. Kalau lembu lah. Kalau kebas lah. Kalau kambing lah jadi kenderaannya. Kerana ada orang yang berkenderaan ke padang mahsyar, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengesut,
malahan ada yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Itu keadaan manusia-manusia berjalan dari kubur ke padang mahsyar. Kita nak yang mana? Pilihlah. Kalau nak berkenderaan, apa buat? Berkorban lah dekat raya ni. Tak boleh dalam negara, pergi korban luar negara. Banyak. Ya? Ini korban ada, serantau Muslim ada, macam-macam. Boleh. Afgan lagi nak korban lagi. Jangan terikut, jangan bakhil, jangan tangkai jering, jangan tak hidung masin. Berkorban. Udah korban sudah ni tak payah korban kan? Tak, tiap-tiap tahun ya kalau boleh, tiap tahun korban. Jangan tinggal. Alright. Ya, kita baca sudah. Itu golongan yang apa, yang murtad. Itu golongan kedua itu yang murtad. Sebelum dia mati dia murtad. Golongan yang pertama tu dia beriman sampai mati ya. Jadi kita masuk ke golongan yang kedua tadi ya. 288, mana kedai 288. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua iaitu orang-orang Islam, asalnya Islam, yang menjadi murtad. Macam apa sahaja, mengapa jadi murtad? Kerana dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan syahadahnya. Jadi murtad. Menghina Al-Quran, murtad. Bagaimana? Menghina sunnah Nabi, murtad. Getik aku nengok Haji Ibrahim tu katanya, bersungi, iya lah gini aku nengoknya. Dia dah kong-kong tu betul pakai gini aku. Murtad. Soal dia tak buat tak apa. Tapi jangan menghina. Kasar bunyi. Namanya ada tak orang menghina sugi? Ada. Tanda dia tak buat itu lain cerita. Tapi jangan menghina. Kerana itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi murtad tu. Murtad tu ditolak. Lagi menghina sahabat. Dia mengatakan Osman tu bila jadi khalifah dia mementingkan keluarga dia aja. Dia melakukan nepotism. Murtad kan? Hanya menghina sahabat. Sahabat tu apa kata Nabi? Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Kamu ikut mana-mana satu daripada sahabat itu, kamu akan dapat petunjuk. Tiba-tiba kita menghina sahabat. Membesar-besarkan, meng-highlightkan tentang pertempuran antara musuh-musuh sahabat dulu. Itu murtad ya. Jadi murtad tu ditolak imannya. Kafir jadinya. Tuan-tuan, puan-puan, kafir ni ada 4 jenis. Yang pertama namanya murtad, yang kedua namanya musyrik, yang ketiga namanya mulhid, yang keempat namanya munafik. Mana dah? Antara 4 hendak yang mana? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Hendak yang mana? Semua tak ada. Murtad ditolak imannya walaupun dia tak serah. Menghina Islam, murtad. Musyrik menyerupai ibadah orang kafir, itu musyrik tu. Menyengutui ibadah orang kafir, musyrik tu. Tuhan sembah juga, Allah sembah juga, tapi pokok sembah juga, musyrik. Atau menyamakan Islam dengan agama-agama lain, musyrik tu. Apa aja kan? Semua agama adalah baik kan? Padahal itu syirik tu tau. Tuan-tuan yang pakat besar jaga baik kan? Jangan depan dia berceramah umpamanya, dia merasmikan sesuatu majlis, depannya ada orang Kristian, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang komunis. Jadi nak mengambil hati semua sekali, dia kata semua agama adalah baik. Musyrik, syirik. Menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan apa lagi? Christianity dan sebagainya. Tak sedar. Ini saya ada pernah dengar ni tau. Telinga ini ada dengar. Semua agama adalah baik. Macam mana nak ngabur pula ni? Masa itu saya cikgu bukan ustaz. Tapi saya tahulah benda itu boleh menyebabkan dia jadi syirik. Macam mana nak ngaburkan dia? Lepas rasmi itu dia makan bukan sama dengan saya makannya. Dia tempat lain, pilih lain. Lepas itu dia balik. Rupanya dia lepas itu Allah nak bantu, ada bengkel lepas itu. Boleh buat ulasan itu. Pada bengkel tulis perasmi tadi telah mengucapkan ucapan yang boleh menyebabkan dia menjadi syirik. Dia kata semua agama adalah baik. Saya tidak betul. Sampai keadaan wallahu alam. Tapi tugas saya lepas ya. Masa itu saya cikgu lagi bukan ustaz tu.
Ni. Jadi tuan-tuan kalau dengar begitu kena khabar. Kerana dia sial dengan nanti kalau mati dia jadi syirik. Kalau syirik apa kata Allah? Jadi apa? Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau nak masuk syurga jangan sekali-kali syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah di ujung surah Al-Kahfi. Barang siapa yang berharap nak berjumpa dengan Tuhannya di syurga aja, lain tempat tak boleh jumpa dengan Tuhan. Faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan apa saja daripada hamba-hambanya, ya. Jangan mensyirikkan Allah. Kalau nak berjumpa dengan Tuhan. Alright, itu dia, ya. Itu golongan yang kedua tadi. Golongan yang kedua ialah orang yang Islam. Orang Islam. Yang menjadi murtad kerana dia menghina Islam atau menghina Quran, menghina sahabat dan sebagainya dengan sebab keingkaran mereka. Keingkaran mereka, kami kan? Kami akan jelaskan sebab-sebab yang boleh mengeluarkan golongan ini daripada lingkungan Islam berdasarkan kaedah umum yang ulama ahli sunnah telah persetujui, sepakat kata, sepakat. Di antaranya apa? Kaedah umum apa? Berhubungan dengan kaedah umum yang menjadikan seseorang itu kafir dengan sebab apa? Dengan sebab kritikannya. Nak pakai lampu-lampu ke ni? Kata mati dah 80 tahun. 80 tahun 2 bulan dah. Pakai komen tak ada padan muka aku. Berdasarkan kaedah umum yang ulama ahli sunnah telah persetujui. Catat tadi ni. Kaedah umum tu apa? Berhubungan dengan kaedah umum yang menjadikan seseorang itu kafir dengan sebab i'tiqadnya. Pasal K tu, maksudnya Q tu, i'tiqad. Ini i'tikadnya, macam i'tikad betul, maksudnya i'tiqadnya. Iaitu akidah dia. Perkataannya, akidah tak betul. Saya baru tadi mengajar akidah yang selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi baru membahas tentang akidah Mu'tazilah. Sebelum itu akidah Khawarij. Sebelum itu akidah Syiah. Baru nama buku yang saya ajar atau kitab yang saya ajar tu I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ada baca kitab tu? I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Karangannya siapa pengarang? Sirajuddin Abbas. Nama pengarangnya Sirajuddin Abbas. Baru tadi ngajar tu, ya. Jadi yang cakap betul habis. Dia dikafir tu. Perkataannya ataupun perbuatannya, maka kami nukilkan. Nukil tu kami cungkil, kami petik, quote dalam bahasa Inggeris. Kami nukilkan ungkapan As-Sahawi nama ulama, ya. Di dalam kitabnya Al-Aqidah As-Tahawi. Ini to, bukan sa ni, to ni. Tahawiyah. Kita menamakan Al-Kitab Al-Qiblah. Kita menamakan ahli Al-Qiblah kita, orang yang ada kiblat, dengan nama Muslim.
yang mukmin, Muslim yang mukmin, Islam dan beriman. Muslim itu Islam lah. Yang mukmin yang beriman. Selama mana mereka membenarkan apa yang baginda pernah sabdakan. Apa yang baginda sabdakan tu dia benarkannya, diterima. Allah khabar itu. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada dah ayat tu. Wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa yang diperintahkan kepada kamu oleh rasul hendaklah kamu laksanakan. Wa ma nahakum, dan apa yang kamu itu dilarang olehnya, anhu. Wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang olehnya kepada kamu, fantahu, jauh, jangan buat. Jadi itu ikut rasul. Ikut rasul tu nak menjaga akidah tu. Jangan melampaui perintah rasul. Muslim dan mukmin, selama mana mereka membenarkan apa yang baginda pernah sabdakan dan ceritakan. Apa saja yang baginda sabdakan kena benarkan, kena percaya, kena yakin betul. Dia kata aku dah pernah pergi Isra', percaya. Aku dah pergi Mi'raj, percaya. Jangan ragu, jangan syak, jangan zon, jangan waham. Akulah orang yang pertama masuk syurga. Dia kena percaya, kena yakin. Jangan kita pula ragu-ragu. Tak boleh ya. Kerana Rasul tu bukan bercakap ikut hawa nafsu dia. Dia bercakap ikut wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah Al-Quran ya. Dan dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tapi apa saja yang dia berkatakan adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya oleh Allah ya, Nabi Jibril. Itu dia. Dia tak cakap ikut hawa nafsu dia. Kita kena benarkan, kena percaya 100%. Dan kita tidak mengkufurkan seseorang pun daripada ahli al-qiblah. Siapa menghadap kiblat tak boleh nak kufurkan. Dalam sembahyang umpamanya tak boleh nak dikufurkan. Daripada ahli al-qiblah kita dengan sebab dustanya, selama mana ia tidak menghalalkan yang haram. Mana yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, yang itu kita kena yakin, kena percaya. Jangan tuduh dia itu sebagai kafir dan sebagainya. Yang haram itu haram, yang halal halal. Riba itu haram. Jangan ada apa alasan untuk menghalalkan riba. Tak ada apa alasan. Babi itu haram. Jangan ada alasan pun untuk menghalalkan babi. Tak jadi halal. Yang ada kalau dah tak ada apa dalam dunia ni, apa tak ada, yang ada daging babi saja, itu dia tak jadi halal. Dia makan dia, tapi dimaafkan. Haram tetap haram. Benda itu tetap haram, tapi dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kerana tak ada apa yang lain. Babi yang ada. Tapi dia haram tetap haram. Tapi yang haram tu Allah maafkan dosa-dosanya. Itu. Hukum tak tukar ya. Dia tetap beriman. Jadi selagi dia tidak menghalalkan yang haram. Allah kata riba itu haram. Jangan banyak guna alasan-alasannya. Akhir zaman ni kita riba perlu. Kita tidak macam mana nak membangun. Itu ikut otak dia. Mu'tazilah otak itu. Baru cerita tentang Mu'tazilah ni. Dia ikut otak. Walaupun berlawanan dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi dia ikut otak dia. Kalau dia kata logik, terima. Kalau tak logik, dia tak terima. Itu Mu'tazilah ya. Kita ni sumber kita yang utama ialah Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, yang tiga ijma' ulama, yang keempat qiyas. Itu sumber hukum kita ya. Dengan sebab dustanya, selama mana ia tidak menghalalkan yang haram, dan sebab dosa yang dikerjakan, dan seseorang hamba tidak terkeluar daripada imannya. Tapi Khawarij kata kamu buat dosa besar, kafir dia. Tapi Ahlus Sunnah kata tak, dia masih beriman lagi. Walaupun sebesar debu iman itu, diterima dia sebagai orang beriman. Tak kekal dalam neraka. Kalau masuk neraka pun, dia akan keluar dari neraka, dia dapat masuk syurga. Selagi dia ada iman, walaupun sebesar debu, walaupun sebesar zarah. Zarah tu diterjemahkan oleh ulama-ulama dulu sebagai debu, tapi sebenarnya zarah tu lebih kecil dari debu. Zarah ni satu benda yang tak boleh dibelah dua, itu zarah.
Ada ulama yang mentafsirkan zarah itu sebagai semut, lagi tak betul. Semut ada kepala, ada tengkuk, ada bulu, ada kaki. Tapi kalau zarah tak ada. Dia je, tak boleh belah-belah 2, belah 3, belah 4 tak boleh. Itu zarah. Yang paling kecil sekali zarah lah ya. Tapi tidak ada bandingan zaman dulu melainkan semut, kata besar semut. Dan kitab pun sebut tu besar semut. Bila tu sedikit ada terjemah begitu, sebesar semut ni. Tapi sebenarnya semut tak betul. Zarah tu tak boleh nak dibandingkan dengan semut. Ya, kalau ada iman tu dia tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi kata Khawarij, kamu buat dosa besar, kamu akan masuk neraka selama-lamanya ya. Kemudian iman tidak menjadi mudarat dengan sebab dosa yang dikerjakannya, dan seorang hamba tidak terkeluar daripada imannya kecuali dengan sebab mengingkari sesuatu yang menjadikannya kufur. Dia tahu benda itu jadi kufur, dia buat juga. Itu kafir itu ya. Penjelasan, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi iman dan Islam pintu, ada jalan, pintu dan jalan nak masuknya tu. Ada pintu dan jalan. Itu Allah datangkan hukum. 5 hukum tu Allah jalankan. Bagi orang beriman kena ikut 5 hukum tu. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Hukum tu hendaklah kita bertindak sesuai, sewajarnya. Kalau tidak, jadi kafir ya. Kalau kita menghalalkan yang haram, jadi kafir. Atau mengharamkan yang halal, kafir juga jadi. Yang sunat pun begitu juga. Yang jui ada video dengan sunat, tidak sunat atau wajib, jangan. Sunat telah mendatangkan darjat di sisi Allah SWT. Yang makruh pun begitu juga. Jangan jui ada video, Allah makruh, bukan haram, makruh. Tak ada seksi pun. Makruh tu mendatangkan kebencian Allah Taala. Allah benci, cuma tak didenda, tidak diazab, tidak diseksa. Tapi Allah benci. Allah tak pandang kita dengan pandang rahmat. Jadi tak dapat apa-apa keistimewaan kita di sisi Allah Taala kalau kita selalu mengerjakan yang makruh. Ini banyak orang mengatakan dengan makruh ni, Allah makruh, bukan haram ya. Jangan begitu. Kita buat yang makruh, Allah benci. Bila Allah benci, malaikat benci. Bila malaikat benci, orang soleh-soleh benci, rasul-rasul benci, semua benci bagai ahli akhirat semua benci rasul. Kemana nak pergi? Tegur tak jawab, minjam tak bagi dia main. Kerana dia benci ya? Tak ada kerjasama dengan kita. Jangan berani-berani nak buat yang makruh-makruh tu. Penjelasan, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bagi iman dan Islam pintu, ada jalannya dan jalan masuknya tu. Allah ada khabar Al-Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Pagi tadi baca tu iman. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Nak syukur ni jalannya, beriman dan beramal soleh. Nak kufur ni jalannya, kufur dan maksiat. Pilih mana dah. Make your choice ya. Sesiapa yang memeluk Islam dengan cara ini, ia tidak keluar daripada nama Muslim. Dia tak ada jadi kafir dirinya kalau dia buat dosa-dosa besar. Dengan syarat dia sedar benda itu haram, dia buat juga. Aku tak mampu, aku buat juga. Aku tahu benda itu haram, tapi aku buat juga. Itu berdosa. Masih lagi beriman lagi. Kecuali dia kata Allah tak nampak ya. Allah bukan nampaknya. Allah bukan nampaknya. Itu ada berlawanan dengan sifat Allah Taala. Sedangkan kita tahu Allah tu sentiasa nampak. Allah bukan tahu pun kata. Sedangkan Allah sentiasa tahu. Ya? Alimul ghaib wa syahadah. Allah tahu benda-benda yang ghaib dan benda-benda yang nyata. Jadi kalau dia mengeluarkan kata-kata itu, itu kufur. Murtad jadinya. Beda. Kalau setakat melakukan dosa, dia tahu benda itu berdosa tapi buat juga, dia belum murtad lagi. Masih dikira beriman. Tapi murtad yang apa? Bukan murtad, orang yang derhaka, orang yang zalim, orang yang asi, orang yang fajir. Itu tak kira apa namanya. Sesiapa yang memeluk Islam dengan cara ini, ia tidak keluar daripada nama Muslim kecuali setelah terkeluar daripadanya perkataan atau amalan
atau i'tiqad yang berlawanan dengan pengakuan dan kepercayaannya dengan dua kalimah syahadah. Bila dah mengucap itu, jangan melanggar apa-apa benda yang menyalahi dua kalimah syahadah. Ya. Kami telah jelaskan, sekali lagi, kami telah jelaskan bahawa pengertian syahadah la ilaha illallah ialah mengesakan Allah. Apa itu mengesakan? Menunggalkan Allah. Hanya Allah ada Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Allah ada Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, berhala bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, cahaya bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah Ta'ala saja. Itu mengesakan Allah. Ya. Hak milik alam ini siapa punya? Allah yang punya, ya. Pada sifat-sifatnya itu Allah punya. Nama-namanya, perbuatannya mengesakan Allah. Uluhiyahnya, apa itu uluhiyah? Ketuhanan. Allah saja Tuhan yang wajib ditakuti. Allah saja Tuhan yang wajib kita patuhi. Allah saja Tuhan yang wajib kita cintai. Allah saja Tuhan yang wajib kita sembah dan sebagainya. Nak minta hanya kepada Tuhan saja, kepada Allah saja. Itu mengesahkan Allah, ya, daripada uluhiyah. Uluhiyah atau ketuhanan. Hak beribadat kepadanya dan tidak beribadat kepada yang lain. Jangan nyembah patung, jangan nyembah bulan, jangan nyembah bintang, matahari dan sebagainya. Pengertian syahadah Muhammadur Rasulullah ialah percaya dengan syarat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan syariat, bukan syarat, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yakin syariat itu boleh menyelamatkan dia. Itu beriman dengan Muhammadur Rasulullah. Kalau ada asyhadu Muhammadar Rasulullah, dengar ni tuan-tuan. Kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan dua dia. Pada anna tu membaris depankan huruf yang terakhir itu. Dia Muhammadar. Kalau tak ada asyhadu la ilaha illallah, sambung Muhammadur Rasulullah. Ini kadang-kadang kita dengar dia ada orang baca talqin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak betul tu. Muhammadur Rasulullah. Kalau tak ada asyhadu. Kalau ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat tu. Kadang-kadang orang tak perasan ni tau. Dia pakai langgar aja. Macam baca tahiyat, berapa ramai orang salah baca tahiyat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal ka tu bukan panjang, pendek je. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kata fiqh pula malam ni. Itu sebenarnya ini dah assalamualaikum. Seolah-olah alif tu berfungsi. Memang ada alif tapi alif tu hidup. Bukan kau punya, ya? Bukan kau punya alif tu. Assalamualaikum kau tu pendek je. Ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu juga doa kita. Berapa banyak masalah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu salah tu. Mahyaya. Dia nak wa mahyaya wa mamati. Ya nombor 2 tu pendek je. Nak kata pekah lah namanya. Itu banyak yang tak perasan. Lagi tak perasan apa? Yang wakaf tu tak ada tarik nafas. Terus lajak aja. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lajak aja. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Tak betul. Mim tu dah hilang. Patutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Betul. Kalau nak sambung boleh. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru betul, ya. Ini mau betul. Ya. Muhammadur Rasulullah, ya. Percaya dengan perkara-perkara gaib. Itu di antara syarat percaya dengan Nabi itu, percayakan benda-benda gaib. Bahawa Nabi itu pernah Isra dan Mi'raj. Nabi itu berjumpa dengan Jibril. Selalu dibawa Jibril ke sana kemari. Dapat wahyu dari Jibril. Tak ada orang nampak tu. Dia yang tahu. Ya. Dengan perkara-perkara gaib yang diceritakan bahawa baginda menerima daripada Tuhannya, mengaku dengan semua sifat dan akhlak yang kenabian. Akhlak kenabian itu kita kena terima. Seperti sifat benar,
amanah, cerdik, dan menyampaikan risalah. Dia menyampaikan empat sifat Rasulullah: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq dia benar pada perkataan, benar pada perjuangan, benar pada perbuatan, benar dengan sikap, semua benar belaka. Okey apa? Amanah, dia tak pernah khianat. Daripada kecil lagi, daripada remaja lagi dah digelar dia sebagai Al-Amin. Yang ngedorkan itu bukan orang Islam. Masa itu dia belum jadi Rasul lagi. Sudah dipanggil dia sebagai Al-Amin. Orang yang sangat amanah. Tabligh, apa tabligh? Menyampaikan. Walaupun kena pada diri dia, disampaikan juga. Kena pada diri dia. Ada satu ketika dia tengah bermesyuarat dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk menyatu padukan umat Arab. Tengah mesyuarat tu ada seorang buta namanya Abdullah Ibn Maktum. Dengarnya suara Nabi, dia pun dekat tu. Dia pun tahu apa buat Nabi, dia buta tu, nampak? Dekat Nabi tu. Bertanya akan hal taharah, bab bersuci ni tanya. Nabi tengah bincang dengan pengusaha Quraisy satu perkara yang penting, nak menyatu padu umat Arab. Tiba-tiba dia ngacau daun. Ya Rasulullah, apa hukumnya ini? Dia tak senang Nabi. Lalu baginda masam mukanya dan berpaling dari dia. Kata kecil hati ke Abdullah bin Maktum ni? Nampak tak? Hati memutih apa nampak? Kecuali kalau dia bersuara, dia nyongol. Hati dia dah dengarnya. Ini bukan dengarnya. Tapi ada tak yang nampak? Siapa nampak? Allah nampak. Lalu Allah tegur. Itu turunnya surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masa muka seorang hamba itu dan berpaling ia apabila didatangi oleh seorang buta. Allah tegur dia. Pun disampaikan kepada kita. Allah tegur kesalahan dia, disampaikan kepada kita. Itu tandanya dia itu tabligh, tak pernah menyimpan apa saja wahyu dari Allah Taala. Kalau saya lah umpamanya dipanggil guru besar masa saya jadi cikgu tu, dipanggil guru besar dalam bilik dia. Amun dia belasah di guru besar tu, kamu tak guna kerja apa hidup, pandai menganyam kerja-kerjanya. Makan gaji putih katanya. Naik pada muka tu. Bila keluar dari bilik guru besar tu, tanya guru besar tu, apa yang nak cikgu besar tadi? Ustaz Ibrahim, kau ustaz pun, cikgu punya. Apa yang nak guru besar? Tak ada apa, dia nak naikkan pangkat saya. Itu kalau saya lah. Tapi Rasulullah Allah tegur dia khabar pada kita. Itu tablighnya, menyampaikan. Cerdik dan menyampaikan risalah serta terpelihara daripada dosa. Dia maksum, bukan maksum ya, maksum. Terpelihara daripada dosa dan lain-lainnya. InsyaAllah kita akan baca lepas itu akan datang ya. Bulan depan ya. Untuk malam ni cukup sekarang itu. Alright. Supaya jangan kempunan, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Anybody who has got any objection? Salah jawab tu. Apa? Objection overruled. Anybody has got any question? Itu boleh jawab no. No question. Ya. Alhamdulillah, banggalah saya. Tak ada soalan. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Ayat diajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Masjid Al-Ihsan, Masjid Jami' Al-Ihsan, Taman Samudera. Okey, sekian dulu. Sebelum itu saya nak mengucapkan tahniah kepada imam muda kita ni. Masyidi. Dapat apa? Dapat juara carta nasyid radio Ikim. Tahu tuan-tuan ni? Tahu kan? Tahniah kepadanya. Kalau senang dapat juara ni kau. Jadi kesempatan ini kita bagilah yang apa? Yang patut dibagi tahniah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat